Terima kasih, Mark Levin. Saya harap saya boleh menjadikan Anda penasihat saya. Setiap hari. Anda tahu, di Amerika Syarikat, mereka kata bahawa Presiden Trump buat segala yang saya minta dia lakukan. Dan di Israel, mereka kata, saya buat segala yang dia mahu saya lakukan. Sebenarnya, kedua-duanya tidak benar. Kami adalah pemimpin negara yang merdeka dan berbangga. Kami memperjuangkan kepentingan kami. Saya memperjuangkan kepentingan Israel. Dan untuk keselamatannya. Dan selalunya kami sependapat. Kadang-kadang kami tidak. Tetapi kami saling menghormati kedaulatan, kepimpinan, dan komitmen masing-masing terhadap rakyat kami. Tahun lepas, ketika berdiri di atas pentas ini, saya melihat sebahagian daripada Anda. Saya tak dapat melihat sesiapa pun daripada Anda sekarang. Tapi saya nampak beberapa sahabat baik yang ada di sini. Richard, terima kasih. Kita juga ada Presiden Serbia dari Bosnia Herzegovina. Terima kasih Puan. Kita akan berpeluang untuk berbual esok. Ramai sahabat baik ada di sini. Dan saya memang maksudkannya. Jadi tahun lepas ketika berdiri di atas pentas ini, saya bercakap tentang keputusan. Keputusan yang sukar, keputusan bersejarah, keputusan yang pada masa itu ramai yang bertanding menentang saya, mengatakan saya tidak sepatutnya membuat keputusan itu pada masa itu. Mereka suruh saya jangan masuk Rafah. Saya masuk Rafah. Saya diberitahu, jangan serang Hizbullah, kami serang Hizbullah. Mereka beritahu saya, jangan berdepan dengan Iran, kami berdepan dengan Iran. Dan hari ini, saya ingin mulakan dengan satu soalan mudah. Apa yang telah kita capai? Kerana orang-orang yang sama ini dan kroni-kroni mereka dalam media sedang cuba memperkecilkan pencapaian kita. Malah mereka cuba untuk menghapuskan semuanya sama sekali. Jadi, apakah yang telah kita capai? Inilah yang telah kita capai. Kita telah menghalang Iran daripada melaksanakan rancangan untuk memusnahkan kita. Dan hari ini, mereka sudah tentu mempunyai senjata nuklear, bom atom untuk melakukannya. Kita telah menghalang perkara itu daripada berlaku. Kita telah menghapuskan bahaya yang mengancam kewujudan kita. Dan jika kita tidak bertindak dalam operasi Rising Lion dan kemudian dalam operasi Singa Mengaum, Iran sudah tentu mempunyai bom atom. Dan izinkan saya beritahu Anda sesuatu. Mereka pasti akan menggunakannya. Itulah yang telah kita halang. Bersama dengan rakan-rakan Amerika kita, tentera udara Amerika, kita telah melancarkan serangan udara terbesar dalam sejarah kita. Kita telah memusnahkan infrastruktur nuklear Iran. Kita telah menumpaskan 20 orang saintis nuklear teratas mereka. 12 dalam barisan menaik lagi. 8 dalam barisan mengaum. Dan apabila anda menyingkirkan saintis-saintis itu, sangat sukar untuk menghasilkan senjata nuklear. Sangat-sangat sukar. Kami telah memenggal kepimpinan rejim pengganas itu. Kami telah menghancurkan industri peluru berpandu mereka. Kami telah menumpaskan angkatan laut mereka. Kami telah menumpaskan angkatan udara mereka. Kami telah menyerang industri ketenteraan mereka. Kami telah menyerang jambatan-jambatan mereka. Kami telah menyerang begitu banyak sasaran sehingga kerosakan terkumpul yang kami lakukan terhadap ekonomi IRGC tidak dikira dalam jutaan. Ia tidak dikira dalam ratusan juta. Ia tidak dikira dalam ratusan bilion. Ia dikira dalam ratusan dan ratusan bilion dolar. Dan mereka akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Sangat lama. Dan mereka mungkin tidak akan pulih. Kerana apabila anda sudah memberikan tamparan-tamparan ini dan apabila jurang antara rejim dan rakyat menjadi sangat dalam, anda tidak boleh tahu bila rejim seperti itu akan tumbang. Dan saya rasa kita telah mencipta keadaan untuk kejatuhannya pada masa hadapan.
Itulah yang akan menjadi kemenangan sebenar apabila rakyat Iran menentukan nasib mereka sendiri dan mereka menumbangkan rejim kejam ini yang menakut-nakutkan mereka dan menakut-nakutkan seluruh dunia. Tetapi kita bukan sahaja berhadapan dengan Iran. Kita telah menghancurkan paksi keganasan Iran. Kita telah menumpaskan Sinwar. Kita telah menumpaskan Anya. Kita telah menumpaskan Dev. Kita telah menumpaskan puluhan ribu pengganas. Dan walaupun ada yang kata ia mustahil, kita telah bawa pulang ke Israel setiap seorang tebusan. Setiap seorang tebusan, semuanya tanpa terkecuali. Itu juga ada pengkritik saya. Mereka tak mau diingatkan tentang perkara ini. Tapi mereka kata berhenti sebelum Rafah. Buat perjanjian. Mari kita tangkap pengganas. Mari kita keluarkan tebusan kita. Kita tak perlu masuk Rafah. Kita tak perlu ambil koridor Philadelphia. Kita tak perlu berdepan dengan Hezbollah. Dan demi Tuhan, kita tak patut berdepan dengan Iran. Tapi kita tak dengar cakap mereka dan kita tetap lakukannya. Dan kita dapatkan mereka semula kerana kita hantar askar-askar kita yang berani. Askar-askar kita yang tiada tandingan, benar-benar heroik, terus ke kubu kuat mereka di Gaza. Dan mereka menyerah kalah. Kami bawa pulang semua tebusan dan ia adalah satu pencapaian yang saya rasa seluruh rakyat Israel dan seluruh rakyat dunia bebas patut banggakan. Kami bawa mereka pulang. Di Lubnan, kami meletupkan, saya tak pasti sama ada nak panggil ini beeper atau pager. Apa yang kamu guna di Amerika? Beeper. Kami meletupkan beeper itu. Kami telah menyingkirkan Nasrallah. Kami telah memusnahkan mesin ketenteraan Hizbullah. Kami telah menghalang pasukan Redwan daripada menyerang Galilee. Kami telah memusnahkan lebih 90% daripada 150,000 roket dan peluru berpandu yang dikumpulkan oleh Hizbullah terhadap kami. Kami telah mewujudkan zon keselamatan di Gaza. Kami telah mewujudkan zon keselamatan di Syria. Kami telah mewujudkan zon keselamatan di Lubnan dan kami akan mengekalkannya selagi perlu untuk melindungi rakyat kami. Saya akan beritahu anda satu lagi pencapaian yang saya rasa dalam banyak cara seperti yang Sarah beritahu saya dan saya dengar anda tahu apa yang mereka katakan dalam Alkitab. Segala yang dikatakan oleh Sarah kepada Abraham, anda tahu? Dan apa yang Tuhan katakan? Dia berkata, segala yang Sarah katakan, kamu harus dengar cakap dia. Saya bukanlah Abraham, tapi saya dengar cakap anak saya. Saya rasa pencapaian terbesar yang telah kami capai ialah berjaya menembusi halangan ketakutan. Selama bertahun-tahun, orang ramai memberitahu kami, kamu tidak boleh menyerang tanah Iran. Ya, kamu boleh lakukan operasi Mossad dan kami memang lakukan agak banyak juga. Saya telah meluluskan banyak operasi. Tapi kamu tidak boleh hantar tentera kita ke Iran. Tapi kita telah ubah perkara itu. Kita hantar juruterbang berani kita ke ruang udara Iran dan mereka memusnahkan sasaran rejim, sasaran pengganas, bateri peluru berpandu, tapak pengeluaran peluru berpandu dan tapak nuklear. Kita ubah doktrin keselamatan Israel. Kita yang ambil inisiatif, kita menyerang, kita mengejutkan mereka dan kita serang musuh-musuh yang mahu memusnahkan kita, yang mahu membunuh kita. Kita serang mereka sebelum mereka sempat berbuat demikian. Jika anda tahu bahasa Ibrani, akam lo reketsa, askem loko, bunuh mereka dahulu. Sekarang saya datang ke sini dari ulang tahun ke-50. Kejatuhan abang saya di Antebbe. Dari Gunung Herzog di sisi kuburnya. Yonifel di Antebbe. Memimpin tenteranya dalam apa yang dianggap sebagai operasi penyelamatan terbesar pada zaman moden. Antebbe menunjukkan bahawa rakyat yang bebas jika mereka mengumpulkan keberanian, kekuatan dan kehendak mereka, mereka boleh mengatasi kezaliman yang paling teruk di dunia
walau seancam atau sesukar manapun. Dan memang, selepas penyelamatan Entebbe, gelombang rampasan kapal terbang sedang melanda seluruh dunia. Gelombang rampasan kapal terbang itu terhenti, hampir terhenti sepenuhnya. Tetapi rejim keganasan itu tidak lenyap. Dan sebenarnya mereka terus berkembang. Dan yang paling teruk antara mereka sudah tentu ialah Iran, penaja keganasan terbesar di dunia. 35 tahun selepas Yoni gugur di Entebbe pada tahun 2010. Ayah saya merayakan tidak jauh dari sini, di Institut Begin. Dia tidak merayakan. Mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran beliau yang ke-100. Dan ahli sejarah bercakap tentang penyelidikan sejarah beliau mengenai Inkuisisi Spanyol dan asal-usul Zionisme. Dan mereka yang mengetahui kisah tindakan beliau di Amerika Syarikat untuk mendapatkan sokongan bagi negara Yahudi semasa Perang Dunia Kedua, pertemuan beliau dengan Eisenhower dan ramai lagi, mereka juga bercakap tentang perkara itu. Dan selepas sehari penuh dengan syarahan, pujian dan sanjungan, ayah saya naik ke pentas tanpa bantuan. Beliau berumur 100 tahun. Dan beliau berkata begini. Beliau berkata, terima kasih atas pujian anda. Terima kasih atas kata-kata yang baik ini. Tetapi masa suntuk. Jadi biar saya terus kepada perkara utama. Dan inilah yang beliau katakan, inilah intinya. Iran bersumpah untuk memusnahkan negara Yahudi. Rakyat Israel sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah negara harus bertindak apabila berdepan dengan ancaman kewujudan. Tatap bahaya itu tanpa gentar. Pertimbangkan dengan tenang apa yang perlu dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, serta bersedia untuk bertindak pada saat yang tepat. Dan kemudian beliau mengakhiri kata-katanya. Inilah kata-kata terakhir ayah saya yang diucapkannya di hadapan umum dalam hayatnya. Ini membawa kepada keyakinan saya yang pasti, katanya, bahawa rakyat kita akan menangkis bahaya terhadap kewujudan kita ini. Baik. 16 tahun kemudian, itulah yang kami lakukan. Dan saya katakan kepada anda sekarang, apa yang saya katakan di kubur abang saya beberapa jam yang lalu, hari ini. Saya berkata, tidak kira apa yang berlaku dalam rundingan, dengan perjanjian atau tanpa perjanjian, saya berjanji kepada anda bahawa Iran selagi saya menjadi Perdana Menteri tidak akan pernah memiliki senjata nuklear. Tidak akan pernah. Selagi saya menjadi Perdana Menteri Israel, saya tidak akan membiarkan perkara itu berlaku. Dan saya juga berkata sesuatu tentang Lebanon. Saya berkata dan saya ulangi di sini beberapa menit yang lalu, selagi kita perlu melindungi rakyat kita, kita akan kekal di zon keselamatan di selatan Lebanon. Dan sebab itu memang difahami sepenuhnya. Tiada negara akan diminta untuk berbuat sebaliknya. Sekarang bayangkan Amerika Syarikat. Di seberang sempadan ada ribuan pengganas, sebuah angkatan besar yang menggempur bandar dan pekan anda dengan roket, peluru berpandu balistik dan drone pembunuh. Mereka membunuh askar anda, mereka membunuh rakyat anda, mereka membunuh anak-anak anda, dan mereka mengancam mereka setiap hari. Jadi, apa yang akan Amerika lakukan? Adakah ia akan berkata, jadi tiada apa yang boleh kita lakukan? Mari kita hentikan tembakan. Adakah itu yang Amerika akan katakan? Tidak. Awak sendiri tahu apa yang Amerika akan lakukan. Ia akan melintasi sempadan, mewujudkan zon keselamatan, membunuh pengganas dan melindungi rakyatnya sehingga ancaman itu dihapuskan. Itulah tepatnya yang kami lakukan. Dan biar saya beritahu awak satu lagi perkara. Tiada negara lain yang boleh melakukannya dengan lebih baik.
Tiada negara lain yang boleh melakukannya dengan lebih baik kerana pengganas bukan sahaja menyasarkan orang awam, mereka juga bersembunyi di kalangan orang awam mereka sendiri. Mereka sebenarnya sedang melakukan dua jenayah perang dengan berbuat demikian. Jadi persoalannya, apa yang perlu kita lakukan mengenainya? Kita menyasarkan pengganas, tetapi pasti ada korban orang awam dalam setiap peperangan seperti ini, dalam setiap peperangan bandar seperti ini. Dan biasanya, nisbah orang awam yang terbunuh berbanding pejuang yang terbunuh adalah kira-kira 7:1, 8:1. Di Gaza, nisbahnya jauh lebih rendah daripada itu, walaupun terdapat banyak pembohongan dan fitnah yang dilemparkan terhadap Israel. Tetapi saya bertanya kepada orang kita, bahagian penyelidikan kita di Kementerian Pertahanan. Saya kata, apakah nisbah di Lubnan? Dan mereka beritahu saya hari ini, saya baru sahaja terima dokumen itu hari ini, Perdana Menteri. Nisbahnya 5:1. Bukan 5 orang awam terbunuh untuk setiap pengganas, tetapi 5 pengganas terbunuh untuk setiap orang awam yang terjejas dalam proses itu. 5:1 tak pernah didengar kerana tiada tentera yang mengambil langkah sejauh ini seperti tentera Israel untuk menyasarkan pengganas dan meminimumkan korban orang awam. Kita patut dipuji kerana perkara ini, bukan dikecam. Kami lakukan segala yang termampu untuk melindungi rakyat kami. Kami tidak berperang dengan Lubnan. Kami berperang dengan Hizbullah yang menakut-nakutkan Lubnan dan mahu memusnahkan kami. Dan apabila proksi Iran itu tidak lagi menjadi ancaman, apabila ia dibubarkan, apabila ia dilucutkan senjata, ya, kami akan berdamai dengan Lubnan. Dan saya menantikan untuk menandatanganinya. Oh ya, Mark, saya berniat untuk berada di sini agak lama. Saya mau awak tahu perkara itu. Perkara-perkara ini dan lain-lain adalah kepentingan keselamatan negara Israel. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melindungi keselamatan negara Israel dan tiada apa yang akan mengubahnya. Tiada apa, benar-benar tiada apa. Dan saya boleh berbuat demikian kerana saya mendapat sokongan daripada keluarga tercinta saya, isteri dan anak-anak saya. Tetapi saya juga mendapat sokongan daripada majoriti besar rakyat Israel. Rakyat kita sangat kuat. Mereka sangat kuat. Askar kita berani. Tiada askar yang lebih berani di planet ini. Mereka sangat heroik. Dan kami bertekad, kami berazam untuk melindungi negara kami apapun harganya. Tetapi izinkan saya beritahu sesuatu lagi yang saya tahu membimbangkan setiap daripada anda. Kita melihat gelombang keganasan yang semakin meningkat. Ia menimpa setiap negara di dunia sekarang. Dan ia juga menimpa Amerika Syarikat. Dan biar saya beritahu anda bagaimana antisemitisme berfungsi sepanjang zaman. Sejak kita kehilangan negara kita dan menjadi tidak berdaya, kita bukan sahaja tidak berdaya terhadap serangan fizikal, tetapi juga terhadap fitnah yang sering dan sentiasa mendahuluinya. Jadi kita berhadapan di satu negara dengan fitnah-fitnah seperti itu. Dan itu akhirnya membawa kepada salah satu daripada dua perkara. Sama ada pengasingan atau pembunuhan beramai-ramai. Dan kemudian kita pergi ke negara lain dan kita menghadapi perkara yang sama selepas cercaan dan fitnah. Bahawa kita meracuni perigi, bahawa kita minum darah kanak-kanak yang dibunuh, bahawa kita membawa binatang perosak. Dan sebenarnya inilah pembohongan yang sama yang berterusan sehingga ke Holocaust Nazi. Memang pembohongan yang sama. Jadi kami berdepan dengan cercaan ini, kemudian kami dibunuh beramai-ramai, kemudian kami dihalau ke negara lain, dan perkara yang sama berlaku berulang kali. Inilah di mana perubahan berlaku. Ia berlaku dengan penubuhan negara Israel dan penubuhan tentera Israel. Kita mungkin tidak dapat menghentikan cercaan itu. Ia datang dan pergi dalam kitaran yang boleh dijangka, seperti yang diberitahu oleh ayah saya yang merupakan seorang ahli sejarah. Tetapi perubahannya ialah apabila mereka datang untuk membunuh kita, kita melawan balik. Kita tidak benarkan mereka berbuat demikian.
Kita melawan balik dan kita mengundurkan mereka, tepat seperti yang telah kita lakukan sekarang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa kita juga akan berjuang menentang antisemitisme ini di seluruh dunia. Kita juga akan berjuang di barisan ke-8. Pertempuran menentang usaha menafikan legitimasi kita. Pertempuran menentang fitnah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Tetapi saya meminta Anda, Yahudi Amerika dan Yahudi diaspora, untuk melakukan satu perkara. Berdirilah. Jangan ciut hati. Jangan takut, lawan balik, kerana orang hanya akan menghormati kita jika kita menghormati diri sendiri. Dan apabila mereka melemparkan fitnah terhadap kita, balas dengan kebenaran dan lakukanlah. Berdiri teguh, pertahankan kebenaran, pertahankan Israel, pertahankan orang Yahudi. Pertahankan masa depan Yahudi. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih.